أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami faqih, yakni faham, tahu tentang agama Islam, ya Allah. Wa 'allimna ta'wil, ya Allah, dan ajarkanlah kami untuk kami memahami ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu Al-Quranul Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat daripada alim ulama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Subhanaka, Maha Suci Engkau. Ya Allah, tidak kami ketahui sesuatu ilmu melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha Alim, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, berpagi-pagian kami mengangkat tangan memohon ke hadarat-Mu, ya Allah. Engkaulah yang memperbolak-balik hati-hati manusia. Maka tetapkanlah hati kami agar terus mentaati perintah-Mu, ya Allah. Berikanlah kepada kami hati yang tenang dan sabar dalam mendepani segala ujian, mihnah dan tribulasi, dalam menghadapi segala musibah. Apa yang telah Engkau berikan kepada kami pasti ada hikmahnya. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan thayyibah. Jauhkanlah kami daripada segala wabak penyakit yang berjangkit dan kematian yang menyakitkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Berikanlah kepada mereka kesihatan yang baik, ya Allah. Berikanlah kepada mereka pahala ganjaran di sebalik dan di setiap apa yang kami kerjakan, ya Allah. Ya Allah, andai saat ini ibu dan ayah kami masih hidup lagi, maka sihatkanlah tubuh badan mereka. Namun andai saat ini mereka telah kembali ke hadrat-Mu, ya Allah, maka lapangkanlah kubur mereka di saat ini, ya Allah. Lapangkanlah kubur kami nanti, ya Allah. Bangkitkanlah kami pada hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kami dapat bertemu dengan baginda Nabi kami, Nabi yang kami cintai, Nabi yang kami rindui, Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberikan kesempatan pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat lagi kita merasa nikmat hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, maka ucapkanlah Alhamdulillah. Di Alhamdulillah marratan ukhra, seterusnya dan seterusnya. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, diberikan kepada kita pada pagi yang mulia ini dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi pada pagi yang mulia ini diberkati dan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita.
Hadirin rahimakumullah wal hadirat rahimakunallah, kepada para penonton audio kuliah, kepada para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, nabi yang akan menolong kita, nabi yang akan memberikan syafaat kepada nabi-nabi yang lain dan memberikan syafaat kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyid li bani Adam. Akulah, kata Nabi, merupakan penghulu bagi seluruh manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kita, Nabi Muhammad adalah merupakan penghulu sayyid yang kita baca di dalam selawat Allahumma salli ala sayyidina. Makna dia penghulu. Nabilah yang akan menghulu, nabilah akan yang mengepalai, yang akan memberikan pertolongan syafaat yang mana datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berikan kepada nabi-nabi, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tolong kita, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang akan tolong kita pada hari akhirat nanti, pada hari dibangkitkan, hari kebangkitan, tidak lain dan tidak bukan, pertolongan yang paling besar adalah datang daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, orang itu ataupun individu yang dapat menolong kita, sama ada menolong kita untuk kita masuk dapat ataupun sesuatu yang kita inginkan dalam pekerjaan contohnya, yang dapat menolong kita waktu susah dan senang kita, waktu kita berada dalam kesulitan, orang tu dia menolong kita, maka kita akan rapat dengan dia, maka kita akan balas budi dia, maka kita akan ingat kepada dia. Contohnya, saat ketika mana kenderaan kita rosak di tengah jalan, orang yang pertama yang kita akan telefon, yang kita akan hubungi adalah individu tersebut. Maka individu tersebut adalah merupakan orang yang dekat di hati kita, dekat dalam ingatan kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, orang yang dapat menolong kita, yang mana dapat memberikan kepada kita kejayaan yang disebut sebagai kejayaan yang hakiki, bukan di dunia semata-mata, bahkan juga di akhir akhirat. Di hari akhirat nanti, orang yang memberikan pertolongan kepada kita, maka orang inilah yang kita kena selalu, tiap-tiap hari, kena setiap masa, setiap saat, kita kena mengingati hamba Allah ini. Siapa tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, maka pada pagi yang mulia ini, apabila kita bangkit pagi, salat subuh, maka kita jangan lupa untuk kita memperbanyakkan selawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita, kita menginginkan keampunan daripada Allah. Betul ke tidak? Kita menginginkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi macam mana nak beroleh keampunan akan dosa yang kita buat? Banyak dosa, banyak salah silap. Lagi banyak kita hidup masa kita, maka lagilah banyak kesilapan yang kita buat. Maka adatan, kebiasaannya, orang yang melakukan kesilapan ini, dia akan meminta maaf. Nah, orang yang beriman, bila dia melakukan satu benda yang silap, dia akan meminta maaf. Pardon me. I'm begging you to forgive me. Saya mohon, saya bersungguh-sungguh meminta agar Tuhan maafkan saya. Kata seorang pekerja kepada majikan. Maka
Orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan meminta kepada Tuhan dia, apa dia? Keampunan daripada Allah. Salah satu daripada cara Allah Subhanahu wa taala, wasilah, perantara bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak memaafkan kita. Allah Subhanahu wa taala nak memberikan keampunan kepada kita. Sebab apa pentingnya keampunan? Apabila Allah ampunkan dosa kita, maka segala permintaan kita, segala apa yang kita lakukan, maka akan mendapat ketenangan. Tenang, rasa bahagia, rasa tenang, relax dalam setiap apa yang dia lakukan. Kerana apa? Kerana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala diperbaiki. Macam mana cara dia untuk nak memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Daripada ayat yaghfir lakum dzunubakum. Daripada ayat surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita. Nah, Allah menyebut qul in kuntum, katakanlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, di mana kata Allah, jika mana mereka itu mencintai aku, kuntum tuhibbunallah, kita cinta kepada Allah, kita kasih kepada Allah, kita taat kepada Allah, tanda dia tuhibbunallah fattabi'uni, maka kena ikut aku, kata Allah, iaitulah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata kepada Nabi, kalau umat kamu cinta kepada aku, sayang kepada aku, maka mereka kena cinta dan sayang kepada kamu. Yaghfir lakum, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab apa kita kena minta agar Allah ampunkan dosa kita? Sebab kita nak masuk syurga. Sebab kita malu dengan apa yang kita buat. Kerana tanpa pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sialah kehidupan kita. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk kita pada pagi yang mulia ini adalah berkaitan daripada tajuk kitab Bidayah As-Sul fi Tafdhir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Iaitulah permulaan soalan-soalan berkaitan dengan kelebihan tafdil ataupun fadail, kelebihan fadilah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kelebihan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelebihan-kelebihan yang apabila kita nak mengingati satu persatu, begitu banyak tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi pada pagi yang mulia ini, sejauh mana kita dapat membicarakan berkenaan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan kongsikan. Antara yang pertama, apabila membicarakan berkenaan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang kita baca, yang kita ambil tentang 41 kelebihan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada kitab karangan Al-Imam Izzuddin Abdul Salam rahimahullahu taala. Rahimahullahu taala, makna dia telah wafat, telah meninggal dunia. Kalau ulama itu masih hidup lagi, maka didoakan agar Allah menjaga dia, memanjangkan umur dia, iaitulah dengan menyebut hafizahullahu ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi ini merupakan pemimpin bagi semua Nabi. Nabi kita, Nabi Muhammad, adalah merupakan Nabi yang paling bongsu. Kalau dalam tertib urutan pengutusan Nabi-Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka Nabi ini duduk di hujung sekali. Dia panggil khatimun nubuwah. Khatamun nubuwah, penghujung sekali. Akan tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi yang paling hujung, Nabi akhir zaman, tetapi kata Nabi, dialah yang merupakan pemimpin bagi semua nabi-nabi. Ini kerana tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia yang paling hujung, tetapi dialah yang menjadi pemimpin bagi segala nabi Allah. Apa makna dia? Ana sayyid waladim di Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Nabi kata, akulah merupakan penghulu bagi semua anak Adam. Makna bila Nabi sallallahu alaihi wasallam orang pertama bangkit pada hari akhirat, qiyam, dibangkitkan oleh Allah Taala, manusia yang pertama adalah nabi. Dan Nabi yang pertama bangkit adalah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pun pergilah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi menghadap Allah Taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat ataupun disebut sebagai pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala kesilapan, segala dosa. Tapi Nabi tidak ada dosa. Cuma ni nak disebut bahawa nak bertemu dengan Maliki Yaumiddin, raja bagi segala raja Allah Ta'ala ni, dalam keadaan hati kena bersih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan hati dia oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan syafaat kepada Nabi. Nabi memegang panji. Bila diberikan kepada Nabi, maka Nabi pun dapatlah syafaat begitu. Nabi dapat pertolongan, kemudian Nabi berikan kepada nabi-nabi. Kemudian Nabi berikan kepada umat dia. Siapa dah umat dia? Kitalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab ataupun dalam poin yang pertama ini, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah melebihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia lagi dengan kepribadian, sifat yang terpuji. Allah melebihkan baginda. Kalau kita tengok di dalam kitab tentang kelebihan fadail li an-nubuwat, bagi kenabian, ini kalau kita lihat yang pertama Nabi Adam, sehinggalah Nabi yang terakhir Nabi Muhammad, semua kelebihan yang ada pada nabi-nabi yang lalu Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Contohnya Nabi Adam, apabila diciptakan Nabi Adam, maka antara kemuliaan Nabi Adam alaihi salam, iaitulah Nabi Adam ini Allah berikan kepada dia, Allah suruh malaikat tunduk dan sujud kepada Nabi Adam. Malaikat yang mana makhluk yang tidak melakukan dosa, mereka taat kepada Allah, mereka ini disuruh, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam. Jadi berapa kali Nabi Adam disujud ataupun malaikat sujud kepada Nabi Adam berapa kali? Kalau kita tengok dalam riwayat hanya sekali. Sekali itu sujud kemudian selesai. Kecuali iblis yang tidak mahu sujud kepada Nabi Adam kerana sifat dia yang sombong, aba wastakbara, enggan dan juga takabur. Jadi makna dia malaikat ni sujud kepada Nabi Adam. Mulia Nabi Adam ni sehingga kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi Adam saat ketika mana Allah menceritakan wa iz qala rabbuka lil malaikah, ketika mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, inni ja'il, aku nak menciptakan di atas muka bumi, di atas muka bumi ini akan khalifah. Ma makna khalifah? Khalifah membawa makna pemimpin boleh, pengganti boleh, the successor, kan? Setelah mana makhluk-makhluk yang lalu dijadikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan mereka dengan makhluk yang nama dia manusia. Khalifah
fil ardi, di atas muka bumi Allah. Jadi Nabi Adam ini malaikat sujud kepada dia sekali. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat bukan berselawat, bukan memuji Nabi sekali. Kalau kita tengok dalam riwayat Nabi Adam malaikat sujud sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat berselawat kepada Nabi setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril, disampaikan salam oleh Allah Taala, kemudian diselawat oleh malaikat berkali-kali, lebih daripada berapa kali? Lebih daripada sekali. Berkali-kali bilangan dia didoakan, diselawatkan oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Inilah tuan-tuan dan puan-puan kelebihan Nabi kita. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Ayub, Nabi Zulkifl. Semua Nabi-Nabi ini mereka mempunyai kelebihan ataupun mukjizat masing-masing. Bagi contoh Nabi Isa, Nabi Musa boleh merawat, boleh menghidupkan yang mati, Allah bagi kepada dia kelebihan. Tongkat menjadi ular. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah berikan kelebihan yang ada pada nabi-nabi. Nabi Ismail contohnya, Nabi Ismail tuan-puan, dia boleh bercakap dengan binatang. Bercakap dengan semut. Dia memerintahkan semut untuk masuk ke dalam lubang saat ketika mana bala tentera akan datang. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad pun boleh bercakap dengan binatang. Nabi Muhammad bersembang ataupun berkalam dengan unta. Unta yang mana satu ketika diriwayatkan ataupun diceritakan seorang Yahudi. Dia menuduh seorang Muslim ni, sahabat Nabi ni, mencuri unta dia. Sedangkan unta itu kepunyaan sahabat ni. Jadi dia pun datangkan syahadat zur, saksi yang palsu. Beberapa orang di kalangan umat Islam sendiri, yang mana mereka itu adalah merupakan orang yang munafik. Jadi dia datangkan, dia pergi kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, kau datang kenapa? Ya Rasulullah, aku datang sebab aku nak mengadu masalah. Apa masalah kau? Kata dia, ni orang Islam, sahabat kamu ni, dia mencuri unta aku. Nabi kata, biar betul. Dia kata, ya, ini unta aku. Kemudian Nabi pun panggil sahabat tu. Nabi panggil orang Islam tu. Nabi panggil Muslim tu, fulan tu, jumpa Nabi. Kemudian Nabi tanyakan kepada dia, adakah ini unta yang kamu ambil? Tak, ya Rasulullah, ini unta saya. Kemudian tanya kepada orang kafir tu, yang Yahudi tu, kamu kata dia curi sedangkan ini unta dia. Maka dia kata, ini unta saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, Nabi menyuruh kepada mereka untuk bersumpah, bersaksi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah melihat kedua-duanya, maka nampak pada penyaksian yang lebih kuat ataupun bukti yang lebih kuat kepunyaan milik orang Yahudi ini. Sebab apa? Sebab dia datangkan saksi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi kepada fulan sahabat ni, orang Islam ni, Nabi bagi kepada dia peluang untuk dia berdoa. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak doa, saya nak solat, saya nak minta kepada Allah. Kalau ini kepunyaan saya, maka saya minta agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan akan kebesaran Allah, tunjukkan kebesaran Allah, menampakkan keajaiban, menunjukkan ini adalah kepunyaan saya. Maka dia pun solat 2 rakaat. Dia solat, dia minta kepada Allah Ta'ala. Lepas dia solat, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah bagi kepada dia ilham. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ada masalah, maka kita kena minta kepada Allah. Cara dia yang pertama, kena sabar, tenang. Apabila kita dituduh, apabila kita difitnah, kita kena bersabar terlebih dahulu. Wasta'inu, Allah kata, minta kepada Allah bisabri wassalah. Dan solat jangan tinggal. Solat tuan-tuan, pergi mana pun solat, nak buat apa pun solat, nak minta kepada Allah, solat terlebih dahulu. Jaga hubungan dengan Allah. Ihfadillah yahfadka. Habis dia solat, tuan-tuan puan sekalian, habis dia solat,
Kemudian dia pergi kat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, macam ni, saya ada satu idea. Ya Rasulullah, engkau adalah Nabi. Allah memberikan kepada Tuan, kepada Rasulullah SAW kelebihan mukjizat. Apa kata ya Rasulullah SAW, Tuan tanya sendiri kepada unta ni. Tuan tanya kepada unta ni, siapakah tuannya?" Terdetik tu tuan-tuan dan puan-puan, ilham Allah bagi kepada dia. Jadi Nabi SAW, Nabi ni Allah bagi kepada Nabi mukjizat. Allah bagi kepada Nabi yang disebut ajaz, satu kelebihan yang mana tidak ada pada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan izin Allah, maka Nabi pun bertanya kepada unta ni. Nabi tanya, siapakah tuan kamu? Maka dijawab oleh unta ni. Unta ni jawab, tuan-puan, Masya Allah. Unta ni jawab apa? Tuan aku adalah milik bagi orang Islam ni. Makna dia, tuan-tuan dan puan-puan, dia milik kepada orang Islam. Dia bukan milik kepada orang Yahudi ni. Maknanya orang Yahudi ni hanyalah dia yang menuduh sahabat ni curi unta dia. Padahal bukan unta dia pun, tapi unta yang milik sahabat Nabi yang beragama Islam ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan contoh yang mana kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Boleh bercakap dengan binatang, wajahnya yang tampan, mukanya yang bersih, kemudian didoakan oleh para malaikat. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Hatta disebut antara kelebihan Nabi SAW, Nabi tidak pernah menguap. Nabi tak pernah menguap, tuan-tuan. Menguap ni adalah merupakan tanda orang mengantuk, tanda orang yang letih. Satu benda yang kurang bagi makhluk, iaitulah mereka ini letih, baharu, kerja, letih, maka kena rehat. Jadi Nabi SAW, Nabi Allah bagi kepada dia kelebihan yang mana dia tidak mengantuk, dia tidak menguap. Tuan-tuan dan puan-puan, mengantuk tu mengantuk tapi tak menguap. Allah bagi kelebihan. Sebab Nabi SAW mahfuz ataupun maksum minal aib, daripada kekurangan. Itu yang pertama. Nabi adalah merupakan pemimpin bagi semua Nabi. Kemudian yang kedua, Nabi SAW akan membawa panji-panji kepujian di tangan baginda pada hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti, qiyam, dibangkitkan, maka Nabi pegang panji. Panji itu Nabi berada pada tangan baginda. Panji-panji kepujian. Panji-panji iaitulah alhamdu, kepujian. Kepujian, keistimewaan pada tangan siapa? Nabi SAW. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu nama Nabi SAW sendiri, kalau kita lihat, nama Nabi adalah Muhammad. Muhammad ini makna dia yang terpuji. Yang terpuji, tuan-tuan dan puan-puan, dipuji oleh makhluk bumi, subhanallah, dengan akhlak yang Masya Allah. Kemudian dipuji oleh makhluk langit, iaitulah para malaikah. Dipuji oleh makhluk bumi, termasuklah manusia, termasuklah binatang dan haiwan. Apabila tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat sendiri betapa sedihnya pohon tamar yang Nabi SAW sandar saat ketika mana Nabi berkhutbah, ketika mana Nabi membina mimbar yang baru, maka dia menangis. Nabi memeluk dia. Begitu tuan-tuan dan puan-puan kasihnya makhluk-makhluk Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi Adam AS. Nabi Adam, bila kita sebut tentang kelebihan Nabi Muhammad, Nabi Adam akan berdiri di bawah panji Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam, walaupun dia Nabi yang pertama, dia manusia yang pertama, dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tetapi dia pada hari kiamat, hari akhirat, dia berada di bawah panji. Macam kita kan, hujan, tuan-tuan dan puan-puan, kemudian kita pun lari duduk bawah kemah, bawah payung. Begitulah nak mendapat pertolongan, nak menyelamatkan diri kita. Maka yang duduk di bawah panji Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri, Nabi-Nabi pun duduk di bawah panji Nabi Muhammad.
Kita nak duduk bawah panji siapa, tuan-tuan dan puan-puan? Maka sebab itu kita kena banyak selawat. Kena rasa cinta, sayang, kena amalkan sunnah Nabi, kena buat apa yang Nabi suka, kena tinggalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tegah dan larang. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Nabi adalah mahfuz wal ma'sum, terpelihara daripada keaiban dan juga dosa. Akan tetapi, dimaknai dengan diampunkan dosa di sini ialah sebagaimana manusia tidak lari daripada salah, kurang, maka apabila nak bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala nakkan daripada orang yang nak bertemu, yang nak melihat, yang nak bertemu dengan Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah. Allah nak datang kepada dia hati yang salim, bersih. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi tidak ada dosa. Makna dia Nabi diampunkan dosa oleh Allah itu, makna dia Nabi datang keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hati dia. Nabi adalah manusia yang paling bersih hati dia. Nabi adalah manusia yang paling baik akhlak dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak diampunkan dosa kita oleh Allah Ta'ala? Cara dia antaranya banyakkan istighfar, pagi dan petang, siang dan malam. Kemudian antaranya adalah berselawat kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat pun, dengan cara kita berselawat pun, maka diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa. Berapa dosa Allah ampunkan dosa kita? Berdasarkan daripada hadis, orang yang selawat kepada aku sekali, Allah selawat kepada dia 10 kali. Makna Allah selawat kepada kita 10 kali itu, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan 10 dosa kita. Allahu Rabbi, 10 dosa kita hari ini, kita selawat sekali, 10 dosa Allah ampunkan. Dosa, apa makna dosa ni? Maksiat yang kita buat, dosa yang kita lakukan, salah kurang yang kita lakukan, tindak tanduk kita dalam kehidupan kita. Itu kena banyak selawat dan memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir, doa, selawat jangan kita tinggalkan. Itu pesanan kepada diri saya terlebih dahulu dan kepada tuan-tuan dan puan-puan agar kita sama-sama memperbanyakkan zikir, doa dan selawat. ZDS, zikir, doa dan selawat. Orang yang pertama, yang seterusnya kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama memberi syafaat. Dia dapat panji, dia bertemu dengan Allah, Allah bagi kepada Nabi syafaat, orang yang pertama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya dia mendahului masalah umat daripada masalah dia sendiri. Ataupun kita sebut sebagai al-isar. Al-isar ni apa? Dia akan mendahului umat dia daripada diri dia. Dan Nabi dia berdoa, dia akan doa untuk umat dia. Kalau Nabi makan, dia akan ingat umat dia. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira, dia akan ingat umat dia. Kalau Nabi sedih dia sebab ingat kepada umat dia. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka, demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka terumbang-ambing dalam kemahuan ataupun kemabukan. Kemabukan yakni kesesatan. Allah memuliakan setiap saat, setiap detik, setiap masa daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang masa di mana umur Nabi penuh syarat dengan 100% perkara-perkara yang bermanfaat. Sebab itu bila kita ni nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang berjaya, maka perkara pertama adalah dengan memanfaatkan masa bersungguh-sungguh. Gunakan masa. Jangan jadi orang yang rugi. Kerana manusia ni rugi tuan-puan. Makan rugi, kita minum pun rugi, kerja pun rugi, kita tidur pun rugi kalau
mana kita ini tidak tergolong di kalangan 3 golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asri, Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan khusr, rugi. Lafi khusr. Innal insana, manusia ni Allah kata rugi. Kita duduk sembang rugi, kita duduk makan rugi. Kalau jika mana tidak tergolong di kalangan yang Allah Subhanahu wa taala sebut ciri-ciri orang yang tidak rugi. Yang pertama, orang yang tidak rugi dengan masa dia, iaitu orang yang beriman. Kerja beriman, tidur beriman, makan beriman, diuji beriman, seronok beriman, sedih beriman, maka tidak rugi dia. Apa makna iman? Yakin, percaya kepada Allah Ta'ala, yakin dan percaya kepada Nabi, yakin dan percaya kepada qada qadar, yakin dan percaya dengan hari kiamat, yakin dan percaya dengan malaikah, yakin dan percaya dengan Alkitab, Al-Quranul Karim. Jadi orang yang membawa kepercayaan orang yang beriman ini ke mana-mana sahaja mereka pergi, maka mereka tidak akan mendapat kerugian. Syarat dia beriman, wa amilus salihat, dan beramal soleh. Beriman saja, percaya saja tak cukup kalau kita ni tidak menunjukkan bukti iman kita. Dan percaya, yakin orang ni dia kata dia sayang kepada seseorang itu. Apakah bukti cinta dia kepada apa yang dia katakan? Bukti kita, apa bukti kita beriman kepada Allah? Kita yakin dengan janji Allah, sabar dengan ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua, orang yang tidak rugi dengan masa adalah orang yang berpesan dengan kebenaran. Wa tawasau bil haq, berpesan dengan kesabaran. Mula-mula kebenaran dulu. Dan yang ketiga adalah berpesan dengan kesabaran. Berpesan dengan kebenaran, yakni al-amru bil ma'ruf, ngajak kepada yang baik. Ajak buat baik, hayya 'ala salah, jom buat kebaikan, jom dirikan sembahyang. Dan kemudian dia menegah apabila melihat maksiat, menegur dengan hikmah, dengan mau'izah, dengan qudwah, contoh yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah adalah merupakan ciri-ciri orang yang tidak dibazirkan masa dia, orang yang tidak dirugikan masa dia selama dia hidup. Kalau orang ini berpegang dengan 3 ini, beriman dan beramal, kemudian berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran, maka orang-orang inilah orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah mereka yang hidup mereka dalam kebaikan, ma'ruf, kemudian dalam kebenaran yang benar. Macam mana kita nak tahu hakikat kebenaran? Maka tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran dan juga dinyatakan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga daripada alim ulama, nasihat daripada alim ulama. Itu ulama ni dia adalah merupakan ulama merupakan orang yang mewarisi Nabi. Mereka yang mewarisi Nabi adalah orang yang disebut sebagai alim, alamah, ulama. Mereka ni apa? Sifat mereka yakhshallah, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, alim ulama ni, ciri-ciri dia adalah mereka yang takut kepada Allah. Mereka mempunyai ilmu, mereka yang takut kepada Allah. Mereka ini adalah merupakan waris silsilah daripada rantaian-rantaian perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang seterusnya. Yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi dalam panggilan dia. Dalam setiap panggilan yang Allah sebut dalam Quranul Karim, Allah akan menyatakan tentang nama Nabi Adam. Allah gunakan nama ya Adam, Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, ya Musa, ya Nuh, ya Daud. Tapi Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala gunakan dengan perkataan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Rasul seorang,
Kalau rusul jamak ramai. Allah guna perkataan apa? Ya bani, ya nabi, ya ayuhan nabi. Itulah Allah menggunakan panggilan yang mulia. Nabi panggilan dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita menggunakan apa nama? Panggilan yang selayaknya bagi orang yang kita bertemu. Itu menunjukkan bahawa kemuliaan. Kita hormat dia. Bukan makna dia Allah Subhanahu Wa Taala tidak muliakan nabi-nabi yang lain, akan tetapi Allah mengangkat nabi kita. Rasa seronok kita hari ini sebab beruntungnya kita dihidupkan di dalam kalangan umat nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa beruntung kita ni dihidupkan di kalangan umat Nabi Muhammad. Itulah di antara ar-raja, harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dapat pertolongan syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi adalah merupakan mukjizat yang kekal. Mukjizat yang kekal ini mukjizat yang mana terawal dan terakhir. Kekal, iaitulah apa? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ni kekal sampai bila? Sampai bila-bila. Dan sampai bila? Sampai bila-bila. Quran yang lalu, yang sedang, yang akan berlaku, semua diceritakan Quran. Ada orang cuba nak ubah Quran, tuan-puan. Dia cuba nak ubah Quran. Tapi tak berjaya. Kerana Allah menjaga, sedang. Allah akan jaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami akan jaga Al-Quranul Karim. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Inilah makna dia, mukjizat yang kekal. Khalid. Kekal. Kemudian, seterusnya yang ke-10, menerima salam daripada batu. Nabi terima salam daripada batu. Satu hari, Nabi SAW menerima salam daripada batu semasa di baginda di Mekah. Begitu juga yang berlaku, batang pokok kurma menangis ketika mana nak berpisah dengan Nabi SAW. Nak berpisah ni tuan-tuan, batang kurma tu menangis. Masya Allah. Sebab tu kita ni kena berbicara, kena berdialog. Kita kena bersahabat dengan tumbuh-tumbuhan. Kerana mereka adalah merupakan makhluk Allah Ta'ala yang senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Nabi sayang, hatta bukan kepada orang saja, keluarga, kepada sahabat. Bahkan Nabi sayang kepada binatang-binatang. Nabi sayang kepada tumbuh-tumbuhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan Nabi itu melainkan untuk memberi rahmat, sayang, kasih dan sayang kepada semua alam. Termasuklah tuan-tuan dan puan-puan binatang. Sebab itu binatang yang Nabi SAW sayang, Mu'izzah, kucing. Bila dia duduk atas pakaian Nabi, Nabi buat apa? Nabi biarkan dia, sehingga kan dia tidur ni di atas pakaian baginda. Maka Nabi buat apa? Disebut dalam riwayat, ceritakan Nabi potong. Masya Allah, Nabi potong pakaian baginda. Kerana Nabi sangat sayang kepada binatang. Nabi tak nak binatang tu terjaga daripada tidur. Allahu Rabbi. Tingginya akhlak baginda Nabi SAW. Kita bagaimana tentang binatang-binatang? Bagi makan, kita jaga. Kalau kita tak mampu nak jaga pun, kita bagi makan. Bawalah tuan-tuan dan puan-puan, dalam kereta kita, kenderaan kita ni, bawalah makanan-makanan binatang. Bila jumpa, kita pun bagi. Besar rahmat. Kita tolong makhluk-makhluk Allah ni. Mereka juga perlukan kepada makanan, Allah akan bagi kepada kita. Ini adalah merupakan salah satu daripada kita nak mendapat keberkatan dan rezeki. Bahkan kita bagi bahkan kepada binatang, Allah sayang kepada kita. In tansurullah, bila kamu tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan bantu kamu. Allah akan berikan kepada kamu rezeki. Tuan-tuan nak murah rezeki, bawa makanan kucing, pergi bagi kat kucing. Jumpa, bagi. Saya sayang makhluk Allah ni, dia berdoa kepada Allah.
dan Allah akan berikan kepada kita. Ini salah satu daripada qudwah, contoh yang Nabi tunjukkan kepada kita, sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar air melalui jari jemari. Jari jemari Nabi baginda terselah, di mana air keluar daripada jari jemari. Ini juga adalah merupakan mukjizat yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam daripada celah batu dengan menggunakan tongkat dia. Nabi Musa, tongkat dia tu celah batu tu, keluar air. Nabi Muhammad, Allah berikan kepada baginda keluar air daripada jari jemari. Sallallahu alaihi wasallam. Hebat tuan-tuan dan puan-puan. Kehebatan ini adalah satu kehebatan yang bukan nak merendahkan nabi-nabi yang lain, tetapi kehebatan ini nak merasa kepada kita betapa kita kena rasa seronok, kita kena rasa mulianya, kita kena rasa hebatnya, kita kena rasa bangganya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Apa kesan, apakah efek kepada diri kita adalah dengan kita hari ini kena rasa cinta, rasa rindu, kita kena rasa excited, kita kena rasa obsessed dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa nak tahu lagi, kita nak belajar lagi, kita nak lebih mengetahui tentang baginda Nabi kita. Kena tahu lebih daripada mak ayah kita, kena lebih tahu daripada pasangan kita, kena lebih tahu daripada diri kita, lebih tahu lagi kita tentang Nabi Muhammad. Orang yang cinta Nabi Muhammad lebih daripada cinta diri dia, maka orang itu layak akan bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba. Ada seorang sahabat Nabi, dia tanya Nabi Rasulullah, macam mana ni sama ada saya dapat tak bertemu dengan Tuhan pada hari akhirat nanti. Saya sayang Tuhan, saya rindu kepada Tuhan. Nabi kata kepada dia, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bangkit pada hari akhirat dengan siapa ma'a yang dia sayang, ahabba. Jadi kalau kita ni tuan-tuan, kita sayang Nabi, kita selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mudah-mudahan agar Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang seterusnya, Nabi ni menyembuhkan mata yang buta. Nabi, Allah bagi kepada dia baginda kelebihan menyembuhkan mata yang buta. Bukan hanya pada Nabi Isa dapat menyembuhkan mata orang buta, maka Nabi Muhammad juga dapat menyembuhkan mata yang buta. Kerana ada seorang sahabat ni mata dia terkeluar dan menjadikannya celik kembali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan mata dia ke dalam biji mata ke dalam lopak ni dalam keadaan sihat kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Ada seorang sahabat ni perang saat ketika mana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dihujani dengan panah, anak panah. Dia tengok Nabi, dia turun daripada bukit, terus dia peluk Nabi. Dia menjadi pelindung kepada Nabi. Dia kata, sanggup dia, saya yang mati tak apa, saya yang cedera tak apa, jangan Tuhan yang cedera. Sayang sahabat-sahabat kepada Nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Rahama'u bainahum. Saat ketika mana dia menjadi pelindung kepada Nabi, maka saat ketika itu panah ni kena kepada muka dia, lalu terkeluar biji mata. Nabi tengok, Nabi sedih, Nabi ambil, Nabi letakkan balik. Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesembuhan kepada dia. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan. Tu dia di dunia. Macam mana kalau kita ni tuan-tuan dan puan-puan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fi husul syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, menghidupkan orang yang mati hati dengan iman. Hidupkan orang yang hati dia mati dengan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi ni berdakwah, lalu orang
yang Nabi berdakwah tu hati dia mula-mula kerah. Hati dia penuh dengan dendam. Nak jumpa Nabi, nak bunuh Nabi. Tapi bila dia jumpa Nabi, akhirnya iman. Allah berikan kepada dia iman. Hati dia, Masya Allah, bercahaya. Daripada zulumat kepada nur cahaya. Daripada hati dia mati, kemudian hidup semula hati dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati ni ada 3. Hati yang salim, hati yang sejahtera, qalbun salim. Hati yang marid, sakit. Hati yang mati, qalbun mayit, hati yang mati. Hati yang sihat adalah hati yang nakkan kebaikan, yang suka dengar ayat-ayat Quran, yang suka dengar hadis Nabi, yang suka dengar nasihat, yang suka dengar daripada alim ulama kalam, yang suka dengar tentang ayat-ayat firman Allah Ta'ala, yang membangkitkan keimanan. Ini hati yang sejahtera. Ada pula hati yang sakit. Hati yang sakit ini kalau tak dirawat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah tambahkan lagi penyakit hati tu. Akhirnya kalau tak dirawat, maka dia akan mati. Hati yang sakit ini, dia tengok orang lebih sikit, dia rasa dendam, dia cemburu yang tak kena pada tempat. Cemburu boleh tuan-tuan. Kita hasad cemburu terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tu. Nabi kata ada 2 saja cemburu yang diboleh. Yang pertama, cemburu dalam kebaikan. Itulah apabila orang tu Allah berikan kepada dia kemahiran. Allah berikan kepada dia Quran. Dia pandai membaca, dia baca siang malam. Kita kena cemburu. Yang kedua, orang yang diberikan kepada dia al-mal, harta, kekayaan. Dia sedekah siang dan malam. Orang ni kita kena cemburu. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu cemburu yang dibolehkan adalah cemburu dalam kita ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau cemburu kita ni yang buta tuli, yang tidak kena pada tempat, cemburu terhadap nikmat dunia yang sementara ni, maka cemburu itu cemburu yang boleh merosak dan menyakitkan hati kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita ni nak hidup tenang, bahagia, kita syukur apa yang Allah berikan kepada kita. Orang yang bahagia adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Orang yang bahagia adalah orang yang redha terhadap apa yang Allah qada dan qadarkan kepada dia. Usaha bukan kata tak usaha, tapi dia bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni usaha, akhirnya bergantung. Jangan usaha tapi bergantung dengan usaha kita. Tak nak begitu. Usaha tapi kena bergantung dengan Allah Taala. Sebab tu Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari sebut min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsan ar-raja' 'inda wujud zalal. Saat ketika mana orang itu tanda dia kurang berharap kepada Allah Taala bila mana dia bergantung dengan usaha dia. Kita usaha kan, tapi kita kena bergantung dengan Allah Taala. Hujung tu kena bergantung. Doa banyak, mengharap kepada Allah. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita berhenti pada poin yang ke-13 ini. InsyaAllah kita akan sambung pada poin yang ke-14 tuan-tuan dan puan-puan, tentang kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ke mana-mana. Esok pagi insya-Allah kuliah subuh kita seperti biasa kita akan sambung. Setiap hari insya-Allah kita akan berinteraksi. Saya akan bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana depan saya yang melihat ini, saya doakan agar diberikan pahala, diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung poin yang ke-14 pada esok hari pada waktu yang sama, iaitu dalam membicarakan tentang kelebihan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang salah dan silap, saya mohon maaf kalau ada kekurangan.
Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang daripada diri makhluk itu, yang mana dia mengkehendaki, tapi hakikatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih, kafarah dan suratul Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, mendadah tangan memohon ke hadratmu ya Allah, agar Engkau ampunkan dosa yang telah kami lakukan ya Allah, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu yang melahirkan kami, ayah kami yang kami dan berbentikan nama kami dengan namanya ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Engkaulah yang memperbolak balik hati-hati manusia. Tetapkanlah hati kami terus mentaati perintah-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala ujian yang tidak mampu kami tangani. Jauhkanlah kami daripada segala penyakit yang berjangkit ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami hadapi ya Allah, terutamanya khususnya COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, luaskanlah, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Berikanlah kepada kami keberkatan dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan ya Allah. Berikanlah kesabaran dalam setiap pekerjaan kami ya Allah. Ya Allah, lanjutkanlah usia kami dalam ketaatan. Berkatilah rezeki yang kami makan dan minum ya Allah. Jadikanlah kami ini sebagai hamba-Mu yang baik, yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah yang kami lakukan ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian, terima kasih kepada semua yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.